lama-lama hati kita ni akan rosak. Hati rosak. Bila hati dah rosak, habis. Kereta rosak, kejaya rosak, tak apa lagi. Hati rosak, habis. The end. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay guys, jumpa lagi untuk video kali ini. Dan hari ini kita akan sembang-sembang pasal topik hari ini, iaitu kita tak akan kehilangan apa-apa kalau kita tak memiliki apa-apa. Kalau kita tak ada apa-apa, mana mungkin kita akan rasa kehilangan. Betul atau tak? Kita tak ada rumah. Macam mana kita nak kata kita hilang rumah? Kita tak ada kereta. Macam mana kita nak kata kita kehilangan kereta? Kereta tu kena ada dulu. Dah ada kereta, baru kita boleh kata hilang. Kena ada dulu baru boleh ada hilang. Kalau tak ada, mana nak adanya hilang? Itu. Kehilangan ni satu benda yang negatif lah. Semua orang tak nak kehilangan. Tak nak kehilangan harta, tak nak kehilangan pangkat, tak nak kehilangan gelaran, tak nak kehilangan anak-anak, tak nak kehilangan ilmu, pengetahuan, banyak. Tapi apakah maksud bila tidak memiliki apa-apa? Ini maksud kita tak ada apa-apa. Kita tak ada rumah, kita tak ada kereta, kita tak ada kerja, kita tak ada pelajaran. Bukan itu. Kita boleh saja nak ada rumah, nak ada kereta besar, kereta mewah, BMW, Merc, boleh je, Ferrari. No hal lah bro, semua boleh. Tapi kat sini, apa yang kita nak bicarakan adalah jangan menjadikan itu sebagai milik kita. Kita selalu bercakap, aku beli kereta ni atas usaha aku sendiri. Aku menyimpan, aku kerja keras, aku menyimpan, aku mampu untuk dapat kereta mewah ni. Tu, perkataan aku tu, kunci words dia pada aku. Dan kita merasakan itu milik kita, hak kita. Sedangkan tak, itu bukan milik kita. Apa-apa saja yang kita ada ni, even tubuh jasad kita ni pun bukan milik kita, guys. Semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Kita kena tanamkan dalam hati kita bahawa bukan milik kita. Dan kita tak mampu pun untuk dapatkan semua yang kita nak ini kalau bukan dengan kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Tiada daya upaya kita melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau dia berkehendakkan kita dapat kereta besar, dia juga akan berkehendakkan kita untuk berusaha keras. Dia juga berkehendakkan kita untuk kita menabung, menyimpan untuk mencapai hak itu. So, apakah kita boleh mengatakan itu adalah hak kita, milik kita, guys? So, kalau kita katakan atau kita tanamkan dalam hati kita bahawa semua benda ini adalah milik Allah, insya-Allah kita tak akan
ada rasa kehilangan itu, guys. Sebab of course Allah boleh ambil saja bila-bila masa dia berkehendak untuk ambil balik gelaran kita ke, pangkat kita ke, harta kita ke, even nyawa kita, tubuh badan kita ini pun boleh diambil balik oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah hidup kita akan enjoy, kita akan tenang, guys. Kita akan tenang hidup di muka bumi ini kalau kita betul-betul yakin dan berpegang pada apa yang ada di langit dan di bumi dan di antaranya itu adalah miliknya, dan menjauhkan sifat-sifat bangga diri, angkuh, sombong, kerana kita ada kesedaran bahawa apa yang kita miliki ini bukannya hak kita, milik kita. So kalau kita rasa macam itu milik kita, selagi kita masih rasa semua ini milik kita, aku bagi contoh lah, kau ada kereta, kau sayang kereta kau ni, hari-hari kau basuh kereta kau, kau cuci, kau polish, kau bagi cantik apa semua. Member nak pinjam kereta, kau rasa berat nak bagi, tapi sebab member kan, dan dia pun macam betul-betul perlukan pertolongan kita, so kita bagi dia pinjam kereta kita. Kemudian dia datang hantar balik kereta kita kemat, cala ke apa ke, ada accident lah katakan, accident kecil je, mungkin cala, kemat sikit ke apa ke. Lepas tu kita jadi marah, kita marah kawan kita sampai putus kawan ni, kita suruh dia ganti balik. Kita rasa sakit hati, kita rasa kecewa sangat, menyesal lah aku bagi kau pinjam kereta ni, sebab kita rasa kita memiliki kereta tu kereta kita. Tapi kalau kita ada kesedaran bahawa kereta itu bukan kereta kita, member hantar balik accident, kita boleh gelak je, kita tanya, kau okey ke? Aku okey, tak ada apa. Tapi kereta kau, tak ada apalah benda ni, hantar repair, selesai lah, claim insurans. Cakap senang kan, tapi nak praktikkan tu susah kan. Aku boleh jamin memang susah, kau akan rasa kecewa sebab kau masih lagi rasa memiliki benda tu. Tapi insyaAllah kalau ada kesedaran ini, tak ada lagi benda ni, dan hidup kau lagi tenang. Allah bagi hidup kau lagi tenang. Dia uji kau okey dengan ujian dia, dia bagi apa, jackpot kau, dia bagi kesenangan, dia bagi tenang. Itu yang lagi penting kan. Ketenangan itu lebih penting daripada kesenangan. Kita hidup ni kita nak tenang je, kita tak nak apa benda-benda yang tak best ni masuk dalam diri kita. Kita buat benda kita rasa berjaya, lepas tu filem kita, contohlah buat filem kita dapat sambutan ataupun dihargai, menang anugerah lah apa semua. Jangan ambil benda itu sebagai sebab kita, kerana kita berusaha, kerana kita pandai, kerana kita bijak, kerana kita lama-lama hati kita ni akan rosak. Hati rosak, bila hati dah rosak, habis. Kereta rosak, kejaya rosak, tak apa lagi. Hati rosak, habis. The end. Aku kongsi hari ni bukan apa, sebab untuk kebaikan kita semua juga, untuk aku juga sebenarnya, untuk sentiasa mengingatkan aku benda tu, supaya aku tak langgar benda ni, supaya aku tak ambil hak Allah itu menjadi milik aku. Tak. Dan aku harap kau orang pun macam tu, amalkan benda-benda macam ni, insyaAllah guys, hidup kau orang akan lebih tenang guys. Bersangka baik je pada Allah. Kalau Allah tak bagi apa yang kau nak, apa yang kau hajat,
Dia lebih mengetahui apa yang baik untuk kita, guys. Dia tak bagi tu maknanya it's okay. Kau tengok compare macam ni lah. Ada orang kaya, ada orang susah, ada orang miskin. Kenapa ada orang kaya, ada orang miskin? Ada orang mampu untuk memiliki rumah besar, ada orang yang nak ada rumah pun dia tak mampu. Ada setengah orang tu dia tak boleh. Dia tak boleh hidup susah. Dia tak reti, dia tak tahu macam mana dia nak hidup menjalani kehidupan dalam kesusahan. Allah bagi dia rumah besar sebab dia tak boleh duduk rumah kecil. Dan bagi orang yang mungkin hidupnya lebih susah, rumahnya kecil ataupun tak ada rumah, Allah juga lebih mengetahui bahawa dia itu mampu untuk hidup dalam keadaan yang macam tu. Kalau bagi dia rumah besar, mungkin dia tak mampu atau tak boleh hidup dalam keadaan macam tu. Tapi itulah, Allah itu lebih mengetahui daripada kita. Kita mungkin boleh beranggapan macam tu, tapi Allah lebih mengetahui kenapa benda itu berlaku. Jadi kalau ada antara kita dan aku sendiri juga, kita pelan-pelan lah untuk kita kembalikan apa saja kepada Allah, segala-galanya. Sebab kita ini tak memiliki apa-apa. Kita ni cuma hamba. Hamba mana boleh memiliki apa-apa? Hamba boleh ada harta. Kalau Tuhan dia bagi dia, adalah Tuhan dia bagi dia makan, adalah dia makan. Tuhan dia bagi tempat tinggal, adalah dia tempat tinggal. Faham tentang konsep hamba ini juga, guys. Sama-samalah kita baiki diri kita, baiki kehidupan kita. Semuanya untuk kebaikan kita juga, kerana sesungguhnya semua kita, semua makhluk ciptaan Allah ini akan kembali kepada dia. Termasuk kita, guys. Kita juga akan kembali kepada dia. Dan dunia ini hanyalah sementara, adalah sebuah sandiwara. So, enjoy your life. Itu saja perkongsian aku untuk hari ini. So, kita jumpa lagi untuk video-video di masa akan datang. InsyaAllah perkongsian ini boleh bagi manfaat pada kita semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.